hari ni dah esok. Orang terengganu tu jumpa. Esok dah hari ni. Ya, hari ni kita akan ada 2 tetamu, mungkin 3, kita tak tahu. Surprise. Tetamu kita dah duduk dekat belakang. Belakang juga kau nampak. Ya, hari ni tetamu pertama lelaki yang kita ada. Seram ke tidak cerita dia? Mari kita jemput Iman. Saya dapat maklumat. Tak nice kan duduk tu. Sakit pinggang aku dah bersitu. Dapat info bahawa Iman akan ceritakan ke kita cerita-cerita yang seram di UiTM. Boleh start sekarang? Iman? Apa? Boleh. Okey, ini ceritakan ini tahun bila, waktu bila? Okey. Actually saya tak banyak cerita seram. Kuat sikit. Actually saya tak ada banyak sangat cerita seram Okey. time dekat UiTM. Sebab awak pun baru 2-3 tahun. 2 tahun baru. Okey. Mostly Ya. betul. So mostly cerita seram saya datang daripada rumah tok saya. Ais pula. Tak apa, itu nanti. Okey, sekarang pergilah rumah tok lu. Dia ni jadi pada tahun 2018. Okey. Sewaktu tu saya berumur 12 tahun. 12 tahun dah janam. Dah janam. Pada malam tersebut pukul 12 lebih macam tu, masa tu saya yakin yang semua yang duduk dekat rumah tok saya dah tidur. Kenapa awak yakin? Waktu Saya sekolah ke? waktu tu hari sekolah. So masa tu saya tak tidur lagi sebab saya tengok cerita TV, cerita Bukit Kepong. So cerita Bukit Kepong tu cerita TV3 malam-malam. cerita Bukit Kepong tu dia bersiar lewat malam lah. So saya tengok seorang-seorang saya cerita Bukit Kepong tu dekat ruang tamu rumah tok Kenapa saya. tak ada orang suruh awak tidur dah? Sebab awak tidur orang tamu ya? Sebab saya tidur ruang tamu. Sebab saya memang selalu tidur ruang tamu, saya tak ada bilik. Okey. Cerita tu habis dalam pukul 1 macam tu. Lepas tu baru saya teringat yang saya tak sembahyang isyak lah. Itulah. So saya decide untuk pergi sembahyang lah. So ruang solat rumah tok saya ni Lagi seram guys. lagi seram. Yelah sebab dia berbagai arah open untuk Nampak berbagai arah. dapur, nampak bilik air, nampak bilik. Nampak tangga. Lepas saya pergi ambil wuduk apa semua dah siap. Okay, saya solat. Lepas tu dalam rakaat kedua, ketiga macam tu, saya perasan something. Dapur. Time tu dapur dah gelap. Lepas tu depan dapur tu rumah tu rumah pula dah. Bilik tok saya. Kira semua dah gelap lah. Semua gelap kecuali ruang solat tu je ada lampu. Ruang tamu pun saya dah tutup lampu dah. Dan saya lepas semayang, saya nak terus tidur. Okay, lepas tu masa saya solat tu, saya perasan ada something dekat dapur tu. Dia macam macam cucak. Macam tu. Time tu saya tengah solat. Lepas tu saya pandang lah sejadah kan. Lepas tu adalah nampak sikit ekor-ekor mata kan, vision. Benda tu cucak macam cucak. Benda Banyak tu kali lah. banyak kali lah. Sebab tu saya boleh perasan saya. Tapi dalam hati saya cakap mungkin Adakah semasa awak ambil wuduk ke nak pergi dapur tu awak dah terfikir-fikir takut sebab tengok cerita tu? actually tak pun sebenarnya. Sebab time tu dah ngantuk sama. So tak kisah lah. Macam tak pun. kisah. Habis tu aku nak tidur lah. Fikirlah mungkin benda tu kalender yang dekat situ berterbangan kan. Lepas tu bila fikir balik, benda tu cucak sambil ada macam benda tu ada kaki tau, macam bunyi macam tu. Masa tu perasaan saya masa tu macam-macam lah. Macam nak cepat-cepat. Memang dah tak kusyuk lah. Gentle tak kusyuk. Sebab lepas tu bila nak fikir balik kalender kan, fikir logik lah kalender. Kalau kalender berterbangan kan, mesti bunyi macam kertas kan. Ni dia bunyi sekali macam ada step tau sambil dia cucak macam tak.
bunyi kaki lah. Lepas tu teruskan solat ke macam? Saya teruskan solat sambil saya pejam mata. Tapi saya still dengar bunyi step tu. Bayangkan dia tu Macam tu lah. Tapi dia kau rumah. Ya dah. Okay, Lepas tu perasaan saya memang takut lah masa tu. Sebenarnya saya pun memang dah tak kusyuk dah. Saya fikir masa Lepas tu dah habis solat tu nak tutup plug tu kan akan ke dapur kan. So awak saya tak tutup. Tu dekat dekat depan. cermin tu kan. Dekat depan Dekat sikit. dapur tu. Saya tak tutup dah. Dah, kalau saya pun saya tak tutup dah. Saya tak tutup dah. Bila Tentu. orang esok saya cakap dah lupa. So kat keempat tu masa saya tak doa apa dah. Tak nak. saya pergi tidur, saya tutup pintu yang dekat ni terus kan. Pintu kat ruang solat tu terus. Antara ruang solat dengan ruang tamu saya tutup terus. So tidur terus. Saya tidur terus. Sini. Okay, macam mana nampak itu dapur. Okay, ini tandas. Yang dia nampak seperti, okay, cuba. Oh, nampak tak guys? Macam tu. Betul ke, Cik Iman? Betul. Okay. Sebiji begitu. Tapi lebih laju. Ni cerita dekat UiTM. Okay. Itu public holiday. So saya selalunya saya balik Perlis hari Ahad lah. Ahad. Tapi disebabkan ada hal, mama saya ada hal. So mama saya decide untuk hantar saya hari Sabtu. Awal sehari lah. Dan tu memang public holiday, memang semua Orang tak balik ni. memang semua orang tak balik sebab Maksudnya mostly Isnin tu public. So orang cuti 3 hari lah. Okay. mostly semua pelajar Akan balik. decide balik Ahad lah kan. Sebab esok Kalau saya kelas. suka balik awal. Okay. So college kosong lah kan. So decide kena balik Sabtu. Then Sabtu tu memang college lelaki ni memang tak ramai lah. Memang sunyi, sepi. Ada pun ada 2-3 orang yang Jauh. memang jauh memang tak balik lah. So, malam tu macam biasa. Kejadian macam biasa je. Just buka laptop, syok-syok, main game. And then ada satu masa tu saya tidur lewat sebab saya main game dengan kawan saya. Bilik saya ni kan, dia ada cermin panjang. Beli slide kan. Beli slide. Lepas tu dekat Cermin tingkap ke? cermin tingkap kan. Lepas tu meja study tu menghadap cermin tu lah kan. Lepas tu Building depan tu apa? building depan tu bukan laluan lain kan. Lepas tu laluan tu dia ada zinc tau. Zinc tu untuk tutup tingkap tu sebab tu laluan pelajar pergi kelas. Betul. Laluan pelajar pergi kelas sebab tu lah ada zinc. Okay. So pada pukul 3 tu Nampak awak senyap ni? tu dalam saya bermain game betul. Ada orang ketuk zinc tu kuat-kuat tau. Anda yakin tu Memang bunyi ketukan ke? Macam Bunyi ada orang lari rentak. Bunyi dia macam tu. Macam tu. Tapi fikir takkanlah ada orang repair zinc tu tengah pukul 3 pagi. Tengah pagi kan. Lepas tu tak apalah, biarlah buat macam biasa kan. Lepas tu pula lepas daripada bunyi orang ketuk zinc tu, bunyi pula ada orang macam tahu tak tingkap kan. Bunyi macam kita seret tingkap kan. Macam kesat lah. Macam kesat lah. Kuat dan dekat. Kuat dan dekat. Sangat jelas lah bunyi. Lepas tu first tu kita ni nak buat bodoh lah, nak bersangka benda lain lah kan. Tapi bila dah bunyi macam tu nak sangka apa lagi lah. Takkanlah kucing ke burung ke. tergelincir. Orang ni takkan ingin kambing pula ingin babi. Terus saya habiskan game tu. Lepas tu saya tutup lampu. Lampu tu lampu meja, lampu warna oren. Saya terus tutup lampu tu. Lepas tu terus saya selimutkan diri saya sendiri. Terlibat. Saya menyelimuti diri saya kerana ketakutan. Yang tu je lah paling experience yang first. Tapi kebanyakannya cerita UiTM yang seram kan. Berlaku sangat-sangat viral lah. Viral maksudnya macam orang kata dekat Padang nampak poch. Yes, betul. Dan dekat Posh. tingkap-tingkap lelaki ada nampak ada kain putih lalu.
Yes, Cik Pokong. Ya. Cik Pokong. Very huge Pokong. Tak, itu macam Itu macam cik. general orang bagi tahu dalam group nampak. Bila nampak tu terus masuk grup tau. Masuk grup. Banyak kejadiannya di depan padang Parajati itulah. Ya, padang itu sangat luas dia. Orang boleh search or pergi sini UiTM. UiTMR. Arau. Korang boleh search juga kat YouTube cerita seram UiTM Arau. Ada. Ya. Dia orang dah ceritakan dari gaya alumni yang 90-an, 80-an ada cerita. So bakal-bakal pelajar janganlah takut nak masuk. Tak ada apa. Benda tu Tak ada apa pun. Benda tu biasa. kita share dekat dunia ni. Padat. Macam ikut orang lah. Ada orang dapat experience tu, ada orang tak dapat. Macam saya tak ada pun. Saya pun selalu je duduk sorang-sorang kat kolej. Saya suka. Walaupun kadang-kadang cuci muka dekat tempat habis duduk cepat-cepat. Lepas tu terus lah. Tak jadi gosok gigi. Sebab takut. Okay. Bila keluar daripada kursus frame. Saya lupa nak bagi Sudah dah habis.